Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pelajaran matematik hari ini, okey, cikgu akan bincangkan dengan kamu semua soalan daripada buku teks kamu. Okey, kita akan tengok soalan ini. Okey, kejap. Sebelum tu cikgu share dulu skrin. Okey, alright. Okey, kita akan bincangkan soalan latihan menjana kecemerlangan. Latihan menjana kecemerlangan daripada buku teks matematik kamu. Muka surat 203 iaitu daripada bab 10. Kita akan bincangkan soalan nombor 10. Okey, nombor 10 dan nombor 11. Okey, pertama kita akan tengok dulu soalan nombor 10 . Okey, diberikan rajah di atas merupakan bumbung sebuah rumah teres. Jika ketinggian bumbung ialah 5 meter. Tinggi bumbung ni 5 meter. Hitung A, kecerunan bumbung. B, ukuran panjang permukaan sanding bumbung. Jadi macam mana nak selesaikan soalan ini? Okey, tengok di sini. Langkah pertama. Alright. Okey, ini soalan 10A. Pertama sekali cikgu lukis semula gerak rentas bagi bumbung dan rajah dalam teks kamu. 5 meter. Ini 5 meter. Ini adalah tinggi bumbung. 21 meter ni ukuran panjang sisi bumbung, dan ini adalah ukuran panjang depan bumbung iaitu 15 meter. Okey. Jadi untuk cari kecerunan bumbung, satu lagi yang kamu kena tahu, kecerunan seperti mana kita belajar sebelum ni sama dengan perubahan pada paksi Y. Perubahan pada paksi Y. Formula kecerunan sebelum ni adalah Y2 tolak Y1 sama dengan X2 tolak X1. Y2 tolak Y1 sebenarnya adalah perubahan Y. X2 tolak X1 adalah perubahan X. Jadi untuk cari kecerunan bumbung, formulanya sama dengan, ini adalah simbol untuk perubahan. Simbol macam segitiga, kita baca sebagai perubahan. Nak cari perubahan dia macam mana? Kita carilah nilai tinggi dia. Tinggi bumbung tu. Jadi tinggi bumbung sudah diberi . Tinggi bumbung sudah diberi, itu bersamaan dengan 5 meter. Ini cikgu lukis balik lakaran bentuk depan bumbung ni. Ini cikgu ambil separuh je. Bila cikgu potong separuh dekat tengah-tengah ni, jadi sudut di sini akan jadi sudut 90 darjah. Ini 5 meter adalah tinggi bumbung, dan 7.5 meter ni kenapa? Sebab separuh daripada 15 meter ni, kamu bahagi 2. 15 meter kamu bahagi 2, dapatlah 7.5 meter. Jarak daripada ini sampai ke sini lah. Ini ke sini 7.5 meter. Okey. Jadi 7.5 meter ni sebenarnya apa? 7.5 meter ni sebenarnya adalah nilai perubahan X. Perubahan pada paksi X. Jadi kamu gantikan maklumat ini dalam formula ni sama dengan, perubahan Y iaitu sama dengan tinggi dia 5 meter, tulis 5 saja, bahagi dengan perubahan X, iaitu ini ukuran pada paksi X, paksi mendatar, iaitu sama dengan 7.5 meter. Tulis saja 7.5. Jadi 5 kamu bahagi dengan 7.5, kamu dapat jawapan dia sama dengan 0.67. Okey, 0.67 ini adalah nilai kecerunan bumbung. Okey, kemudian soalan B. Soalan B dia tanya kamu hitung ukuran panjang permukaan sanding bumbung. Ukuran panjang permukaan sanding bumbung. Inilah ukuran panjang ni. Macam mana nak kira? Jadi tengok soalan kat sini. Okey, B. Pertama kamu kena buat andaian. Kamu andaikan ukuran panjang sanding bumbung. Ini ukuran panjang sanding bumbung. Cikgu andaikan, inilah ukuran panjang sanding. Ini. Kita tak tahu, jadi kamu gunakan andaikan ukuran panjang sanding bumbung sebagai nilai X. Okey, letak sebagai nilai X. Jadi apakah hubungan bagi X dengan juga nilai tinggi bumbung iaitu 5 meter dan juga nilai panjang sisi 7.5 meter. Ini adalah sebuah segitiga bersudut tegak.
Jadi bila berkaitan dengan segitiga bersudut tegak, kamu kena ingat teorem Pythagoras. Kerana mengikut teorem Pythagoras, ketiga-tiga sisi bagi sebuah segitiga bersudut tegak ni dia dihubungkan melalui satu persamaan di mana nilai X kuasa 2, sisi ni kita panggil sebagai hypotenuse. Hypotenuse ni sisi sending bagi segitiga bersudut tegak, nama dia hypotenuse. Okey. Dihubungkan dengan formula sebagai X kuasa 2 sama dengan sisi yang ni, sisi ni kita kuasa 2 tambah dengan sisi ni kita kuasa 2. Jadi kita boleh bentuk satu persamaan matematik sama dengan X kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 7.5 kuasa 2. Ini kita panggil sebagai teorem Pythagoras. Jadi kamu boleh tahu nilai X. Okey, jadi 5 kuasa 2 sama dengan 5 darab 5 sama dengan 25 tambah 7.5 kuasa 2 sama dengan 7.5 darab 7.5 dapat 56.25. Okey, alright, kita sambung lagi. Okey, ini. Okey, jadi 25 tambah dengan 56.25 sama dengan 81.25. Ini nilai X kuasa 2. Kita nak tahu nilai X. Jadi kuasa 2 ni kita bawa ke sebelah kanan akan jadi punca kuasa 2. Jadi sama dengan punca kuasa 2 81.25. Kamu dapat jawapan dia sama dengan 9.0. 9.0 tak jelas ini . Okey, kejap. 9.01 ini. Tengok kat sini boleh jelas sikit. Jawapan dia sama dengan 9.01 meter. Ini jawapan untuk soalan 10B. Okey, alright kelas. Seterusnya kita tengok pula soalan nombor soalan nombor 11. Okey, soalannya gambar rajah di sebelah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah motosikal dalam masa 60 saat. Okey, ini graf ni kamu kena tahulah baca. Ini adalah graf laju lawan masa. Laju dalam unit meter per saat, ms kuasa negatif 1. Masa dalam unit saat. Okey. Jadi soalan pertama, nyatakan laju motosikal dalam keadaan seragam. Okey, macam mana nak tahu, nak jawab soalan ini 11A. Laju motosikal dalam keadaan seragam. Dalam keadaan seragam, maksudnya laju itu tak berubah. Laju dia sama. Okey, jadi kalau kamu perhatikan graf ini, pada graf yang mendata ni, bentuk garis lurus kat sini, ini maksudnya laju dia tak berubah. Pada masa 0 saat, laju dia 20 meter per saat. Pada masa 15 saat, lajunya pun sama, iaitu 20 meter per saat. Kalau pada masa 1 saat, 2 saat, 5 saat, lajunya sama, iaitu tak berubah, iaitu 20 meter per saat. Jadi laju seragamnya sama dengan 20 meter per saat. Okay, tengok jawapan untuk nombor 11. Okey, ini ya. Jawapan nombor 11A sama dengan 20 meter per saat. Okey, sekarang kita tengok pula soalan 11B. Soalan dia tanya, hitung nilai V jika motosikal tersebut memecut pada 0.88 meter per saat kuasa 2 dengan T sama dengan 15. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ini? Okey, diberikan nilai 0.88 meter per saat kuasa 2. Ini adalah nilai pecutan. Jadi kamu kena ingat formula mengira pecutan. Okey, pecutan sama dengan perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Perubahan laju maksudnya sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagikan dengan perubahan masa. Okey, jadi tengok di sini penyelesaian untuk soalan 11B. Ini kamu kena hafal, kena ingat. Pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi dengan perubahan masa. Dalam soalan pecutan dia dah bagi sama dengan 0.88 ms kuasa negatif 2 sama dengan laju akhir. Laju akhir ni adalah, tengok pada graf. Laju akhir, tengok pada graf.
Inilah laju dia akhir. Yang pada titik C ni laju dia yang akhir, iaitu sama dengan V. Laju akhirnya sama dengan V. Okay, dan laju awalnya sama dengan 20 meter per saat. Laju awalnya kamu rujuk pada graf juga. Ni laju akhir dia. Laju awal dia adalah inilah, pada 20 meter per saat. Kenapa laju awalnya sama dengan 20 meter per saat? Sebab dia kata itu nilai V jika motosikal tersebut mecuk pada 0.88 meter per saat kuasa 2 dengan T sama dengan 15. Dia bermula pada masa 15 saat. Jadi 15 saat kat sini, laju dia adalah 20 meter per saat. Jadi ini akan jadi laju awal dia. Okay, alright. Okay, yang ini ya. Jadi kamu gantikan maklumat tersebut dalam formula ni, akan dapat 0.88 meter per saat kuasa negatif 2 sama dengan V tolak 20 meter per saat bahagi dengan perubahan masa. Perubahan masa ni, ini cara nak ambil perubahan masa. Perubahan masa dia tengok pada titik C, masa adalah 40 saat. Pada titik B, masa 15 saat. Jadi perubahan masa sama dengan 40 saat tolak 15 saat. Okey. Jadi 40 saat tolak 15 saat, ini adalah perubahan masa. Jadi sama dengan 0.88 meter per saat kuasa negatif 2, 0.88 meter saat kuasa negatif 2 sama dengan V tolak 20 meter saat kuasa negatif 1 bahagi dengan 25 second, 25 saat. Okay? Sebab 40 tolak 15 sama dengan 25 saat. Jadi ini kamu kena selesaikan 25 saat ni, kamu bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi operasi darab dengan 0.88 ms kuasa negatif 2. Jadi 0.88 kamu darab dengan 25, kamu dapat sama dengan 22 ms kuasa negatif 1. Unit dia dah berubah daripada ms kuasa negatif 2 akan jadi ms kuasa negatif 1 sebab saat ni kamu darab dengan S kuasa negatif 2. Dia akan jadi S kuasa negatif 1 kat sini. Jadi 22 ms kuasa negatif 1 sama dengan V tolak 20 ms kuasa negatif 1. Jadi nilai V sama dengan 22 ms kuasa negatif 1. Ini negatif 20 ms kuasa negatif 1 ni kamu bawa ke sebelah kiri ya. Dia akan jadi operasi tambah. Jadi 22 ms kuasa negatif 1 tambah 20 ms kuasa negatif 1. Atau cikgu tulis macam ni pun boleh. Cikgu ubah je kedudukan dia. Kalau di sini V berada di sebelah kanan, cikgu letak V sebelah kiri. Jadi oleh itu V sama dengan 22 ms kuasa negatif 1 tambah 20 ms kuasa negatif 1. Cikgu ambil balik dekat sini tadilah. Jadi kamu tambah keduanya, kamu dapat sama dengan 42 ms kuasa negatif 1. Ini adalah jawapan untuk soalan 11B. Okey, alright class. Okey, jadi itu saja untuk perbincangan matematik, pelajaran matematik kita hari ini. Okey, jadi untuk latihan, cikgu nak kamu buat soalan nombor 12 ni. Tolong jawab soalan nombor 12 dalam buku latihan kamu. Boleh guna sama ada buku Maths 1, Maths 2 atau Maths 3. Dan jangan lupa bila dah siap, hantar jawapan tu bersama dengan cara kerja macam mana kamu dapat jawapan melalui Telegram cikgu. Okey, dan kalau kamu ada sebarang soalan berkaitan dengan pelajaran hari ini ataupun latihan, boleh tanya cikgu lah melalui Telegram. Okey, terima kasih semua.